أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Kita telah membincangkan tajuk Inna ke? Inna kan? Inna dan adik-beradik Inna Muka surat 194. Baik, yang penting bila kita jumpa inna, kena cari isim inna dan kena cari khabar inna. Isim inna tu apa? Khabar inna tu apa? Isim inna ialah asal usulnya daripada mubtada'. Khabar inna asalnya daripada khabar. 195. Kita terus tengok contoh. Tengok contoh terus. Surat 195. Ayat yang pertama, al-ustazu tayyibun. Ustaz itu baik. Bila kita nak menegaskan, kita tambah inna. Tujuan inna ni untuk menegaskan. Okey, bila kita tambah inna, maka telah berubah beberapa perkara, iaitu yang pertama, istilah mubtada itu telah ditukar kepada isim inna. Yang kedua, khabar ditukar istilahnya menjadi khabar inna. Kemudian mubtada baris depan, tapi isim inna telah ditukar barisnya menjadi baris atas. Okey, itu perubahannya. Baik. Jadi kalau kita jumpa inna, kena cari isim inna, khabar inna. Kita juga telah belajar tahun lepas pula. Minggu lepas kita juga telah belajar adik-beradik inna kan? Okey, kita cuba buka di bahagian belakang. Buku surat 14. Di belakang adik-beradik inna, akhwat inna. Kita ulang kaji ringkas supaya tahu yang perkataan yang dia sama fungsi dia, sama tugas dia seperti inna, ada 6 semua sekali termasuk inna. Okey, kalau kita jumpa inna, kena cari apa? Isim inna dan kena cari khabar inna. Okey, jadi kalaulah dan isim inna asalnya baris isim inna baris apa? Ya Allah. Tak ada. Isim inna baris atas, khabar inna baris depan. Okey, bila jumpa inna, kena cari isim inna, kena cari khabar inna. Adik-beradik dia ataupun akhwat dia yang lain, akhwat inna, akhwat inna ada berapa tu? Ada baki lagi 5, campur dia 6. Okey. Jadi adik-beradiknya yang 5 pun kenapa dikira sebagai adik-beradik? Sebab dia memberi fungsi. Maksud tak samalah. Inna anna tu berbeza. Inna ka anna tu maksud dia berbeza, tetapi dari segi fungsi sama. Maknanya kalau jumpa inna, kena cari isim inna, khabar inna. Kalau jumpa anna,
kena cari isim anna, khabar anna. Kalau jumpa laita, la'alla, lakinna, sama okey, sebab dia adalah adik-beradik. Maka setiap satu ni kena cari apa? Adik-beradik yang 5 ni kena cari isim dan kena cari khabar. Isim dia baris apa? Baris atas. Khabar dia baris depan. Sama. Okey, saya ulang balik terjemahan setiap satu. Inna sesungguhnya, dah terjemahan dah ada dalam buku. Inna sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Bezanya apa? Inna di awal ayat, permulaan ayat, anna di tengah-tengah. Okey, inna di mana? Di awal ayat, anna di tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya ka'anna. Apa makna ka'anna? Seolah-olah. Biasanya digunakan untuk perbandingan. Allah sebut di dalam surah Luqman, wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Bila dibacakan ayat-ayat kami, dia berpaling ke belakang, seolah-olah macam dia tidak pernah mendengar ayat tersebut, seolah-olah di dalam kedua telinganya ada penyumbat. Okey, baik. Jadi ka'anna ini digunakan untuk apa? Perbandingan. Okey. Macam kita biasanya untuk apa? Peribahasa. Macam cakap dengan, seolah-olah bercakap dengan apa? Kalau cakap orang kat depan tak dengar, buat tak tahu, buat je. Itu guna ka'anna lah. Seolah-olah bercakap dengan dinding. Okey, baik. Seolah-olah mencurah. Saya ada ulas minggu lepas. Seolah-olah mencurah, macam mencurah air ke atas daun keladi. Orang Arab, istilah yang sama lebih kurang, maksud dia ialah mengetuk besi yang sejuk. Seolah-olah engkau mengetuk besi yang sejuk, seperti engkau mengetuk besi yang sejuk. Okey, laita, semoga ataupun alangkah baiknya. Laita ini untuk sesuatu yang mustahil ataupun susah. Benda-benda yang mustahil, contohnya alangkah baiknya lah boleh buat rumah kat bulan. Mustahil ke tak? Mustahil ke tak mustahil? Ke susah? Susah guna laita. Dia dua. Satu, contohnya alangkah baiknya boleh jadi muda balik. Iaitu memang mustahil lah. Ataupun perkara yang susah untuk berlaku. Contohnya nak buat rumah kat bulan. Nak makan apa kat sana? Okey, baik. Walaupun manusia sibuk nak pergi ke bulan. Kemudian la'alla, semoga, digunakan untuk apa? Cita-cita ataupun angan-angan ataupun keinginan yang tidak mustahil, yang boleh berlaku. Laita, beza laita dengan la'alla, dua-dua itu adalah cita-cita, angan-angan. Bezanya laita mustahil ataupun susah untuk berlaku, la'alla yang boleh berlaku. Okey, dan alhamdulillah hasil sumbangan daripada tuan-tuan sebelum ni saya telah berikan kepada ipar saya, dan alhamdulillah semalam dia telah berlepas ke Turki pagi pukul 10, malam tadi pukul 12 Malaysia, pukul 12 waktu sana, 5 pagi tadilah, baru je lah 5 pagi tadi dia dah touchdown dah sampai ke Turki. Lambat sedikit sebab dia transit di Syariqah ataupun Sharjah UAE, kemudian transit 6 jam, naik flight pula ke Istanbul. Okey, dan urusan seterusnya sekarang ni mungkin dia nak pergi ke tempat penginapan, dan selepas tu nanti saya akan update lah apa keadaan dia di sana, insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi di atas sumbangan tuan-tuan dan puan. Kemudian yang terakhir lakinna tetapi. Okey, baik dah. Jadi kita tahu ada berapa ni? Semua ada 6, dan di dalam diagram kita ada sebenarnya yang 6 ni ada dekat dalam diagram kita, diagram warna pink B. Boleh buat nota dalam akhwat inna tu, tulislah dekat pink B. Kat dalam buku tadi akhwat inna tu tulis pink B. Diagram warna pink B. Rujukan untuk akhwat inna ni dekat mana? Diagram warna pink B sebelah kanan. Jumpa tak? Kat bawah. Jumpa akhawat inna. Ada kan? Cuma kat dalam diagram ada berapa? 4 Okey.
Okey, kenapa jadi 4? Sebab adik beradik kepada Inna dah satu. Inna dengan Anna ni kembar lah. Inna dengan Anna ni sama je, orang yang sama, cuma Inna ni kalau di awal, Anna di Inna di awal, Anna di tengah-tengah. Dari segi makna terjemahan dia sama kan? Inna sesungguhnya, Anna pun sesungguhnya. Jadi sebab itulah di dalam diagram ada 4 sahaja. Sebenarnya ada 6 lah, campur Inna dengan Anna. Okey? Baik. Saya ulang balik Yang pertama, kalau dalam diagram sebutan dia ialah Ka'anna, bukan Ka'ana ya. Jangan tersilap. Dalam diagram tu ditulis kaf, atas tu atas alif tu ada hamzah kecil tu. Kalau tak perhati betul-betul, takut ada yang tulis kana. Kana ada juga, nanti kita akan jumpa kalimah kana selepas ini. Okey, ka'anna. Yang kedua laita, yang ketiga la'alla, dan yang keempat lakinna. Boleh? Terjemahannya tadi saya dah bagi kat dalam buku pun ada. Ka'anna seolah seperti, ka'anna seperti, ataupun seolah-olah. Laita semoga, ataupun alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Kemudian laita, la'alla semoga, lakinna tetapi. Okey, tengok balik muka surat 195. Tengok contoh yang pertama, kita ulang balik. Al-ustazu tayyibun. Bila tambah inna jadi macam mana? Innal ustaza tayyibun. Contoh yang kedua, al-ustazu yudarrisu. Ustaz itu dia sedang mengajar. Bila tambah inna jadi innal ustaza yudarrisu. Baris telah berubah. Okey, yang ketiga 196, al-ustazu huwa imamul masjid. Ustaz itu dia adalah imam masjid. Bila tambah inna jadi innal ustaza huwa imamul masjid. Al-ustazu telah berubah jadi ustazah. Okey, dan istilah dia iaitu asalnya mubtada telah ditukar jadi isim inna. Dan yang terakhir, al-ustazu fil masjid. Ustaz itu dalam masjid. Innal ustaza fil masjid. Boleh? Okey, contoh ayat Al-Quran kita dah bincangkan sampai mana? Sampai mana? 157 dah. 158 dah. Dah. 159 pun dah. Dah habis lah ni. Okey, dah habis. Okey, baik. Kalau dah habis, kita masuk tajuk yang seterusnya. Hari ni berapa hari bulan? Minggu yang ke berapa? Okey. Baik. Pelajaran 28, kana, isim kana dan khabar kana. Jumpa pula kalimah kana. Okey. Sebelum tu saya nak ulang satu benda lagi dekat tajuk inna ni. Sebelum saya terlupa, cuba buka balik tajuk inna. Muka surat 194 ada satu formula yang berkait rapat dengan tajuk inna. 194 tengok kat bawah, formula 3. Dah jumpa? Formula dia apa? Dhamir muttasil dengan inna akan jadi isim inna. Okey, saya ulang ringkas contoh yang sama. Saya ambil contoh pertama, contoh yang ada di dalam buku, muka surat 197. Innallaha. Contoh ni ada dalam muka surat 197. Contoh pertama, innallaha
Asalnya Allah kataan Allah ini adalah mubtada subjek Sami' khabar predikat. Allah, kita nak cerita apa tentang Allah? Allah maha mendengar. Mubtada baris depan, khabar baris depan. Allahu Sami'un. Ni baris depan, khabar pun baris depan. Baik. Bila tambah inna jadi macam mana? Innallaha, kena tukarkan mubtada ni baris depan tukar kepada baris atas, khabar dia tetap sama. Dan istilah dia telah berubah Yang ini namanya asalnya apa? Isim, asalnya mubtada tapi telah ditukar nama jadi isim inna, yang ini jadi khabar inna. Okey. Mubtada asal barisnya depan, khabar depan, isim inna jadi baris atas, khabar inna baris depan. Baik. Kalau saya tukarkan perkataan Allah ini kepada dhamir, saya sebut begini, innahu sami'un. Mana isim inna? Kita telah menggunakan formula nombor 3, iaitu apa dia? Dhamir melekat muttasil ataupun melekat dengan perkataan inna. Dhamir melekat dengan kalimah inna, dhamir tersebut akan jadi apa? Akan jadi isim inna. Walaupun asal isim inna baris apa? Atas, tetapi dhamir ini hukum dia adalah apa? Hukum bagi dhamir adalah apa? Dhamir ini hukum dia adalah mabni, tidak boleh berubah. Jadi kita biarkanlah. Janganlah tukar hu jadi ha pula. Innaha sami'un. Kalau tukar hu jadi ha, maka hu lelaki, ha perempuan. Itu salah satu reason. Sebab kenapa ada kalimah yang tak boleh berubah di dalam bahasa Arab. Okay, sebab kalau diubah maka memberi maksud yang berbeza. Mana khabar inna? Sami'un. Allah maha mendengar. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Sesungguhnya dia maha mendengar. Dia tu siapa? Allah. Sama je Okay, cuma kita menggantikan kalimah Allah dengan dhamir. Dan bila sebut dhamir, tuan-tuan dan puan, adakah dhamir ini hu sahaja? Dhamir ada berapa? Jom ulang kaji sama-sama. Tengok ping A. Kita ulang kaji semua dhamir supaya kita tahulah bahawa dhamir itu bukan hu sahaja, tapi dhamir ada 14. Ikut saya tengok dhamir muttasil ping A. Dhamir muttasil ping A. Ikut saya innahu, innahuma, innahum. Lagi sekali. Innaha, innahuma, innahunna. Sekali lagi. Innaka, innakuma, innakum. Semula. Innaki, innakuma, innakunna. Semula. Inni, inna. Lagi sekali.
Okey, jadi semua itu adalah dhamir melekat dengan perkataan inna. Maka dhamir semua yang kita sebutkan tadi itu adalah isim inna. Okey. Boleh? Jadi dalam bila sebut dhamir ni, di sini kita tak perlu meraihkan apa. Bila sebut dhamir ni kita walaupun isim inna baris apa? Atas kan, kat sini kita tak perlu melihat baris atas tu. Biarlah dia baris depan ke bawah ke, baris bawah tak ada. Dia baris depan ataupun atas, biarkan sebab dia hukumnya adalah mabni. Okey, cuba dengar saya sebut ni. Cuba tolong cari, keluarkan mana isim inna. Dengar Innaka. Mana isim inna? Inna a'tayna. Inna tak nampak, dia melekat kat situ. Sesungguhnya kami itulah isim inna. Okey, inni idzal lafi dhalalin mubin. Mana dia isim inna? Ni. Okey, baik. Innahum. Hum. Innakum. Kum. Boleh? Okey. Baik, kita terus masuk. Yang ini saya ada buat contoh ni last week, minggu lepas. Kita terus masuk tajuk kana. Kana. Muka surat 201. Kana macam inna juga. Kalau jumpa inna, kena cari apa? Isim inna, khabar inna. Kalau jumpa kana, kena cari isim kana dan khabar kana. Baik. Dia lebih kurang sama macam inna. Cuma bezanya ialah kana ini adalah fa'il. Nanti saya akan ulas sekejap lagi. Saya perlu clearkan dulu depan ni. Biasa jumpa perkataan kana dalam Al-Quran. Wa kana Allahu aliman hakimah. Oh, tu yang kalau zikir tu astaghfirullah innallah kana dalam surah An-Nasr fasalli li rabbik, bukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kana dia, kalau inna dia kana ni nanti dia berlawanan dengan inna. Nanti saya bila dah habis tajuk kana ni, saya akan buat perbandingan di antara inna dengan kana. Lepas habis tajuk kana, nanti saya akan buat perbandingan di antara inna dengan kana. Apa bezanya? Okey. Untuk lebih mudah, tuan-tuan dan puan terus tengok contoh. Muka surat 202. 202. Contoh bukan ayat Quran, contoh biasa. 202. Baik. Contohnya ialah kana al-ustazu al-ustazu tayyibun. Ini mubtada, subjek, ini khabar. Berarti kita tak perlu salin lah, sebab contoh sama je dalam buku. Okey. Baik. Cuma siapa yang nak salin juga tu pulang lah. Tapi sebab dah ada dalam buku, sama je. Saya tidak mengubah apa-apa pun. Okey, jadi kita lebih boleh fokus di depan. Al-ustazu tayyibun, ustaz tu baik. Ini mubtada khabar. Kita dah jumpa beberapa kali. Mubtada baris depan, khabar baris depan. Tetapi bila kita tambah kana,
Apa yang berlaku? Dia macam inna juga sama. Perubahan, dua perubahan yang berlaku. Yang pertama, istilah mubtada' telah ditukar jadi apa? Isim. Mubtada' telah ditukar jadi isim kana. Khabar jadi ditukar kepada khabar kana. Isim kalimah, isim kepada perkataan kana, khabar kepada perkataan kana. Itu pertama yang berubah. Yang kedua berubah apa dia? Baris. Isim kana baris depan, sama khabar kana baris atas. Nampak beza dengan inna tadi tak? Terbalik daripada inna. Kalau inna atas depan. Kalau kana depan atas, dia terbalik. Okey, jadi bila kita tambah kana, jadilah kanal ustadzu tayyiban. Isim kana baris depan, khabar kana baris atas. Okey, apa makna kana sebenarnya? Siapa tahu makna kana apa? Adalah. Okey, kalau kita kata ustaz itu baik, ini ustaz itu baik. Yang ni adalah ustaz itu baik. Macam tu. Al-ustazu tayyibun, ustaz tu baik. Kana al-ustazu tayyiban, adalah ustaz itu baik. Macam tu. Apa beza ustaz tu baik dengan adalah ustaz itu baik? Ada beza tak dari segi penterjemahan? Ya? Macam bahasa sastra ya ni. Okey, baik. Kana ini kita jangan kana ini ada beberapa terjemahan tuan-tuan dan puan, kita boleh terjemah adalah. Kita boleh terjemah telah menjadi. Lagi kita boleh terjemah telah berada. Kita boleh terjemah telah sahaja. Ataupun kita tak payah terjemah, kita boleh terjemah dahulu. Ataupun tak payah terjemah. Dan ini sebenarnya adalah fi'il, ini sebenarnya adalah fi'il madhi. Kerana ini fi'il madhi. Jadi kita akan pilih terjemahan yang mana? Kita akan pilih terjemahan yang sesuai dengan ayat. Kalau kita terjemah adalah ustaz itu baik, ustaz itu baik, adalah ustaz itu baik, faham ke? Ada beza ke? Tak ada. Kena tukarlah. Adalah tak sesuai dalam ayat ni. Telah menjadi, ustaz itu telah menjadi baik. Okey? Ustaz itu telah menjadi baik. Tak sedap? Sedap? Ya? Ustaz itu telah menjadi baik. Maknanya dulu dia tak baik. Macam tu. Ustaz itu telah berada baik. Ustaz itu telah baik. Tak kena. Ustaz itu dahulu baik. Jadi dalam ayat ini yang sesuai kanan ni terjemah dulu. Nanti saya akan ajar kejap lagi supaya nak membezakan apa penggunaan kana ni sebenarnya. Supaya tuan-tuan lebih tahu fungsi sebenar kana. Okey? Jadi untuk memahami maksud kana sebenarnya, marilah kita bersama-sama membuat exercise fi'il madhi. Masing-masing tolong buka diagram warna kuning A. Saya nak menjelaskan apa fungsi kana sebenarnya. Kita bila belajar daripada dulu sampai sekarang, terjemahannya kana adalah aja. Adalah. Okey, saya tak kata terjemahan itu salah. Tapi kadang-kadang kalau kita terjemah adalah, kita tak faham apa fungsi sebenar kana. Tengok kuning A, kita buat exercise. Sebab ni fi'il madhi ni. Saya dah tulis ni. Kana ni adalah fi'il madhi. Ikut saya. Huwa kana. Huma kana. Hum kanu. Hiya kanat. Huma
kanata kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Allah buat perumpamaan kepada isteri. Kanata ni laki ke perempuan? Cuba tengok betul-betul dhamir dia. Perempuan kan? Allah menceritakan, buatlah perumpamaan isteri kepada imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Kanata, kedua-dua mereka berada di bawah penjagaan dua orang hamba kami yang saleh, tapi mereka berdua telah mengkhianati kedua hamba kami yang saleh tadi, maka mereka telah dibinasakan. Isteri Nabi Nuh tidak beriman, isteri Nabi Lut pun tidak beriman. Jadi kalau hari ini ada orang menyampaikan dakwah, kita melihat keluarga dia pun masih ada yang belum sempurna lagi, masih belum selesai. Kita tak boleh kata, kamu uruskanlah hal rumah kamu sendiri. Rumah pun tunggang langgang, sibuk nak tegur orang. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kalaulah begitulah fitrah ataupun sunnatullah, ketetapan Allah, nescaya Nabi Nuh dengan Nabi Lut tak boleh buat dakwah langsung. Sebab apa? Sebab isteri tak beriman. Jadi tidaklah kita, bila kita tegur orang, ada orang tegur, walaupun maksudnya ialah walaupun kita belum sempurna, kita kena keluarga kita belum sempurna semua, itu bukanlah syarat menghalang kita daripada menegur orang lain ataupun memberi kebaikan kepada orang lain. Okey, baik. Semula daripada awal, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta. Bila sampai hunna ni, tuan-tuan hampa ikut je. Kana ni kaf ni bari atas kan? Kan? Tapi bila sampai hunna, dia jadi kaf dia bari depan. Kenapa? Panjang ceritanya. Saya tak nak cerita, sebab kalau saya cerita nanti pening kepala tuan-tuan rahman. Jadi tuan-tuan rahman kena telan dengan hati yang penuh terbuka. Apa yang saya sampaikan, ikut je lah. Okey? Baik. Apa yang rasa dia dah, saya boleh cerita, tapi syarat dia saya akan cerita di luar kelas lah. Siapa yang rasa dia dah sampai satu tahap, dia boleh faham, dia dah bersedia untuk faham, ataupun dah pernah belajar bahasa Arab di tempat lain, tak apa, boleh, saya boleh cerita tapi di luar kelas. Dalam kelas saya tak nak ganggu sebab majoritinya memang zero. Okey, baik. Bila sampai hunna, dia akan jadi kunna. Dia sebenarnya puncanya dekat sini je. Ini huruf apa ni? Huruf alif ni termasuk dalam huruf kategori huruf apa? Huruf sakit. Ada 3 huruf sakit. Saya pernah sebut tak huruf sakit sebelum ni? Tak pernah. Dalam bahasa Arab dia ada 3 huruf sakit. Orang Arab sebut huruf illah. Tak ada dekat rujukan dia dalam buku, jadi saya terpaksa tulis haraf illah. Ni ejaan Arab dia ni, illah. Illah ni maksudnya apa? Sakit. Huruf sakit ni ada 3. Apa dia? Alif, waw. Alah, kalau dalam huruf, kalau dalam hukum tajwid tu, kalau kita belajar tajwid ni yang kita panggil huruf mat ni. Huruf mat ni berbaris ke tak ni? Huruf mat. Huruf mat ni baris ke tak? Mat asli. Alif mati, waw mati, ya mati kan? Di dalam bahasa Arab, orang Arab tak panggil, di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu ataupun ilmu bahasa Arab, orang Arab tak panggil ini huruf mat. Orang Arab panggil haraf illah. Sakit Kenapa? Biarkanlah Sebab sebenarnya huruf-huruf ini kalau diletakkan baris, bagi orang Arab dia jadi berat. Jadi disebut sebagai huruf sakit. Bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam mana-mana fi'il, mana-mana isim ada huruf sakit ni, memang banyaklah perubahan yang akan berlaku disebabkan nak meraihkan dia yang sakit. Hatta kalau di dalam Islam sendiri pun, di dalam fiqh, kalau orang sakit macam mana dia sembahyang? Ada macam-macam cara kan nak solat kan? Habis dia solat ke tak tu? Dia solat.
tapi dia solat cara dia lah sebab dia sakit. Jadi samalah, kalau perbuatan yang tidak ada huruf sakit, dia boleh normal disebut macam biasa, tidak perlu ubah banyak. Tetapi kalau ada huruf sakit, kita fahamlah dia memang tengah sakit masa tu, jadi ada tempat yang dia tak boleh disebut dengan betul, maka dia terpaksa diubah sedikit. Boleh? Cukuplah tuan-tuan tahu sekat itu. Okey, jadi macam mana dia punya transformasi dia berubah daripada baris atas pada baris depan, itu panjanglah ceritanya. Okey, tak apa, yang tu biarkan. Semula ikut saya daripada awal. Huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna. Sampai hunna je, kaf tukar baris depan, kunna. Okey. Lepas tu sampai habis ke bawah jadi kun sampai bawah. Ikut saya. Anta kunta, antuma kuntuma, antum kun, antum kun. Semula daripada anta kunta. Kan fi'il madhi ni daripada enta tu kan, kalau dhamir dia anta, hujung dia kunta. Kalau tuma, kuntuma, sama hujung dia. Okey, semula. Anta kunta, antuma, antum, kuntum. Pernah dengar kalimah kuntum khaira ummah? Kuntum tu dhamir dia ialah antum, betul? Apa makna antum? Kamu semua khaira ummah. Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kamu semua telah menjadi sebaik-baik umat. Kamu semua telah berada sebaik-baik umat. Kamu semua telah sebaik-baik umat. Ataupun kamu semua dahulu sebaik-baik umat. Yang mana satu sesuai? Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Okey? Baik, sambung. Anti kunti, antuma kuntuma, antunna kuntunna, ana kuntu. Semula ana kuntu, nahnu kunna. Okey. Kalau ana tadi sebutan dia apa? Kuntu. Apa makna kuntu? Aku adalah, aku telah menjadi, aku telah berada, aku telah, ataupun aku dahulu. Baik. Bila kita baca surah Al-Naba ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir, alangkah baiknya kuntu, aku, turab tu tanah. Alangkah baiknya aku adalah tanah, aku telah menjadi tanah, aku telah berada tanah, aku telah tanah, aku dahulu tanah. Yang mana satu sesuai? Alangkah baiknya aku adalah tanah, tak sesuai. Alangkah baiknya aku telah menjadi tanah, aku dahulu tanah. Ni masa tu depression ni. Dia cakap dekat Allah ni, dekat hari kiamat nanti. Di akhirat kelak, bila nak dicampakkan ke dalam neraka, dilihat azab dan sebagainya, dia kata, oh alangkah baiknya lah aku telah menjadi, aku dahulu tanah. Maknanya dulu kat dunia dia tanah, dia tak perlu jadi apa. Kenapa? Daripada mana datang idea jadi tanah? Kenapa dia orang tak jadi benda lain? Jadi api ke? Oh, asal manusia tanah. Taklah, langkah baik jadi angin ke, boleh terbang juga. Tanah duduk kat bawah je. Kemungkinannya ialah di akhirat kelak, yang akan dihisap ialah manusia dan jin. Selain daripada manusia dan jin, kena hisap tak? Tak. Ya. Binatang kena hisap? Tak tahu. Ya. Binatang ni bukan cara hisap dia kena masuk neraka syurga, tak. Dia akan dibangkitkan
untuk diadili siapa makhluk mana yang menzalimi makhluk yang mana. Kalau kambing dia bergaduh sama dia, seekor ada tanduk, seekor tak ada tanduk, kena tanduk, maka hukum qisas lah. Hukum qisas, bila dah habis dia jadi tanah. Dah habis, yang kena tanduk di dunia dia beri tanduk, tanduk balik yang tanduk dia dulu di dunia, maka selepas tu habis, maka jadi tanah. Maka sebab itulah mungkin daripada situ ada orang kafir, mereka kata alangkah baiknya lah aku telah menjadi tanah, ataupun aku dahulu ni tanah. Okey, baik. Baik, kalau kita nak tengok dalam penggunaan harian, saya dah pandang yang ni, huruf sakit ni. Kalau nak senang huruf sakit tu apa? Huruf mat dalam tajwid. Tapi jangan sebut huruf mat dalam hukum tata bahasa Arab. Orang Arab tak sebut huruf mat. Okey, dah yang ni? Naam, la. Naam. Okey. Ini saya ajar sikit, masuk sikit komunikasi. Kalaulah kita gunakan perkataan ana, saya apa? Saya sakit, contoh. Sakit dalam bahasa Arab siapa tahu? Ana maridun. Saya sakit. Satu lagi, kuntu. Apa beza ana marid dengan kuntu marid? Kalau dalam bahasa Melayu, kalaulah ditanya, perbualan ni berlaku pada hari ni, kenapa tak ada hari ni? Kenapa tak datang program hari ni? Kenapa tak ada nampak hari ni? Kita patut jumpa hari ni, kenapa tak datang? Kenapa tak datang kerja hari ni, contoh? Maka orang yang dihubungi pun jawab apa? Saya sakit. Minggu lepas kenapa tak ada janji kata nak jumpa dekat satu tempat, kenduri lah contoh, nak jumpa kenduri minggu lepas, kenapa tak ada minggu lepas? Kalau orang tu sakit, dia jawab apa? Saya sakit. Perkataan saya sakit ni dalam bahasa Melayu, boleh tak tahu dia sakit tu bila? Tak tahu kan? Ke boleh tahu? Kalau tanya dia sakit minggu lepas, kata kenapa minggu lepas tak ada? Saya sakit. Hari ni kenapa tak ada? Sakit juga. Tapi tak boleh membezakan yang lepas dengan hari ini. Kalau dalam bahasa Inggeris macam mana? Yalah, tak apalah, bagi tahulah macam mana bahasa Inggeris, macam mana nak sebut. Kalau hari ni dia sakit tu, hari ni, today, I am sick. Kalau lepas, ini I am, ini I was. Sebab ini adalah fa'il apa? Aku telah sakit. Ataupun kita dalam bahasa Melayu tak boleh nak terjemah. Kita kat sini saya sakit, kat bawah pun saya telah sakit. Tak ada, orang Melayu tak cakap macam tu. Itu kekurangan Melayu. Dia tidak ada kalimah yang menunjukkan past, present, future. Tak ada. Kena tambah sendiri. Ataupun kita orang Melayu, kita faham tu telah berlaku melalui perbualan sebelum. Minggu lepas kenapa tak datang? Saya sakit. Maknanya sakit tu minggu lepas. Berdasarkan kepada soalan, kenapa hari tak datang? Saya sakit. Tanya hari ni kan, maknanya dia masa tu tengah sakit. Okey? Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada I am dengan I was. Ana adalah I am. Kuntu adalah I was sick. Nampak penggunaan kana ni? Boleh? Okey? Kalaulah kita nak kata saya ni imam sekarang, macam mana nak sebut? Saya imam sekarang, hari ni, masih bertugas sampai hari ni. Ana, contoh je ya, perempuan janganlah Ustaz mana boleh perempuan dia jadi contoh je. Okey, macam mana kalau nak sebut sekarang dia masih imam? Ana imam. Kalau sebelum ni dia imam, kuntu, ujung ni tak payah bariskan pun tak apa, kuntu imam. Okey,
Kalau nak bagi tahu dulu, saya sekarang ni seorang student, pelajar, contoh dia, talib. Macam mana? Macam mana sebut saya sekarang ini seorang pelajar? Ana talib. Kalau dulu kuntu talib. Boleh? Saya sekarang apa ya? Muallim, guru contohnya, cikgu. Masih bekerja, bertugas. Jadi macam mana nak sebut muallim kalau sekarang? Kalau dulu? Itu fungsi kana sebenarnya. Okey, kita bahasa Melayu atas sebenarnya kalau terjemah atas saya sakit, bawah saya sakit. Ada terjemah lain tak? Boleh tak terjemah lain? Saya telah sakit. Betul? Bahasa Melayu ke tu? Saya telah sakit. Macam pelik je. Tak, kita tak boleh nak terjemah, nak jadikan dia susahlah sebab bahasa Melayu tidak ada. Sebab itulah kalau kita belajar, sebenarnya perbandingan yang lebih mudah ialah bila kita buat perbandingan Arab dengan bahasa Inggeris, dia lebih dekat. Kalau tuan-tuan dan puan mahir Perancis, France, maka lebih baik, lebih dekat lagi bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Nak buat perbandingan mudah sebab lebih hampir lagi lah bahasa Perancis dan bahasa Rusia kalau tak silap. Jadi kalau bahasa Melayu memang jauh panggang daripada api, susah sedikit sebab kita tidak ada istilah yang macam bahasa Inggeris. Memang ada past, present, future. Daripada sebutan tu kita tahu past, present dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kalau kita dengar, jadi kat sini yang maksud daripada apa yang saya cerita ni, apa beza Ustazu Tayyibun dengan Al-Ustazu Tayyiban? Kan Al-Ustazu Tayyiban, apa beza dia? Agak-agak apa beza di antara atas dan bawah? Ustaz tu baik. Yang bawah? Ini bila ni? Yang atas, yang atas. Sekarang, yang ni? Dulu ustaz itu baik. Janganlah fikir macam tu. Dulu kita ni orang Melayu kata dulu baik, sekarang dia bila dulu mesti lawan sekarang. Maksudnya dulu ustaz tu baik, maksudnya mungkin sekarang ni dia dah tak ada. Kita menceritakan kebaikan ni. Baguslah ustaz tu dulu dia suka tolong orang dulu. Itu sebab kita dah biasa bila dulu mesti ada sekarang. Dulu baik sekarang jahat. Kalau dulu baik tak. Kita ni sebagai satu contoh saja. Contohnya masa dulu ketika ustaz tu hidup, dia seorang yang sangat baik, suka menolong orang dan sebagainya. Faham? Jadi sebab itulah kita tambahkan boleh? Jadi nak membezakan present dengan past. Okey? Boleh faham? Nanti kan tak boleh bezakan. Jadi kalau dalam ayat ini yang sesuai terjemah apa? Jangan terjemah adalah lah. Dahulu ustaz itu baik. Kalau dia imam, al-ustaz, kalau contohnya saya tukar kepada nama orang lah, Muhammadun imamun. Apa makna Muhammadun imam? Muhammad seorang imam, dia masih bertugas ketiga? Sedang bertugas. Tapi kalau kana Muhammad imam, maksudnya apa? Dulu dia imam, sekarang makmum. Ataupun dia nak naik jadi nazir ke sebagainya lah, tak jadi imam dah lah. Okey? Kalau Muhammad Bilal, dia adalah sedang bertugas jadi seorang Bilal. Tetapi bila kita kata kana Muhammad Bilal, dulu Muhammad ni Bilal tempat kita, itu maksud dia. Faham? Okey. Baik. Kita berehat sebentar, nanti kita akan sambung semula insya-Allah. Nastarih. Nastarih maksudnya apa? Pernah saya sebut tak perkataan nastarih? Tak pernah? Pernah? Nastarih maksudnya kita berehat. Baik. Jadi ingat ini penting dalam perbualan. Okey? Kalau orang Arab tanya, min aina kamu ni negara mana? Daripada mana? Kalau kita kata ana malizi, maknanya saya seorang Malaysia, saya adalah warga negara Malaysia.
Tapi kalau kita kata kuntu malizi, dulu saya ni warga negara Malaysia, sekarang tak tahulah, tak ada warga negara. Jangan silap jawab Okey, ana itu refer kepada sekarang. Kuntu pas. Baik, kita sambung semula. Tadi ada yang bertanya tentang macam mana dengan bacaan doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku minaz zalimin, daripada aku adalah daripada kalangan orang-orang zalim. Aku telah menjadi daripada kalangan orang-orang zalim. Aku telah berada dalam kalangan orang-orang zalim. Aku telah, tak kena, aku dahulu daripada orang-orang zalim. Yang mana sesuai? Aku telah menjadi di kalangan orang-orang zalim. Aku telah berada, telah menjadi. Tak tahu, tak pasti. Aku adalah daripada yang tu tak ada masalah lah. Kalau boleh pakai semua, pakai je yang mana satu. Kalau ikut kesesuaian lah Aku adalah di kalangan orang-orang zalim pun rasanya macam okey. Aku telah menjadi pun macam okey Jadi kita boleh pilih lah yang mana-mana sesuai. Okey, cuma kalaulah kalimah ini digunakan untuk perkataan Allah, boleh tengok muka surat 201. Yang ini saya kena jelaskan supaya nanti tak terkeliru. Supaya tidak berlaku silap faham. 201. Ayat asalnya ia adalah dari ayat mubtada dan khabar. Jumpa macam lain je tuan-tuan punya. Okey, asalnya ia adalah daripada ayat mubtada dan khabar. Allahu alimun 201 201 jumpa 201. Allahu alimun, perkataan Allah itu mubtada, alimun khabar. Semula perkataan Allah adalah mubtada, subjek lah alimun khabar ataupun predikat. Dua-dua tu baris apa? Allahu baris depan, alimun pun baris depan. Okey, asalnya mubtada khabar. Dia macam inna juga. Betul? Kita belajar sebelum ini, bila tambah inna, kena cari isim inna dan khabar inna. Bila kita buang inna, sebenarnya ayat itu adalah mubtada khabar. Okey, sama juga kana, asalnya ialah dia adalah mubtada dan khabar. Tapi bila tambah inna, bila tambah kana, cuba tengok yang kedua. Apabila dimasuki kana, ia akan menjadi kanallahu aliman. Mana isim kana? Perkataan Allah isim kana, aliman khabar kana. Ditulis marfu' di bawah tu kan? Marfu' tu apa dia? Berbaris depan. 201, muka surat 201. Mula-mula contoh yang pertama atas Allahu alimun. Betul? Asalnya mubtada khabar, subjek predikat. Apabila dimasuki kana, maka telah berubah. Samalah macam ni kat depan ni contoh dia. Baik, berubah dua benda. Yang pertama istilah jadi isim kana, perkataan Allah jadi isim kana, aliman jadi khabar kana. Yang kedua baris isim kana marfu', maksudnya apa? Apa makna marfu'? Berbaris, yang berbaris depan, mansub yang berbaris atas. Boleh? Okey. Allahu alimun, Allah Maha mengetahui. Kana Allahu aliman maksudnya apa? Adalah Allah Maha mengetahui. Okey, jadi kalau yang tadi ini menunjukkan past tense, tapi kalau untuk digunakan dalam Al-Quran untuk kalimah Allah kalau kita jumpa perkataan kana Allah banyak dalam Al-Quran, kana Allahu aliman hakima, kana Allahu azizan dan sebagainya, maka penggunaan kana untuk bila digabungkan dengan perkataan Allah tidak
itu digunakan bukan mengikut makna asal, dia dah terkeluar. Ini pengecualian. Kita tak boleh terjemah maksudnya dahulu Allah itu tahu. Kalau terjemah dahulu, maka maknanya seolah-olah Allah itu dulu je tahu, sekarang tak tahu. Manusia betul, manusia dulu tahu ke tak? Sebelum tuan-tuan belajar tajuk kanan ni, tahu tak ada kanan ni? Ya, dulu manusia tak. Kalau kita, untuk Allah tidak, dia dah tak ikut. Pengecualian untuk kalimah Allah. Boleh? Janganlah dalam jadi dalam contoh ini yang sesuai kita terjemah adalah Allah Maha mengetahui. Tak boleh terjemah dahulu, telah menjadi, telah berada, tak boleh. Okey, kita hanya boleh terjemah adalah Allah Maha mengetahui. Boleh? Kenapa tanwin? Aha, ya. Oh, kenapa tanwin? Senang aja jawapannya. Tanda isim yang pertama apa? Tanda isim yang pertama tuan-tuan. Isim mesti ada apa di awal? Alif lam. Kalau tak ada alif lam, kena buat apa? Letaklah tanwin di alif lam. Tanwin ini adalah benda utama di dalam isim. Kalau ada alif lam, perkataan ustaz tu ada apa di pangkal je ni? Yang apa? Janganlah letak tanwin. Yang ni ada alif lam, kena letak tanwin di akhirnya. Boleh? Itulah jawapannya kenapa ada tanwin. Ya, di isim lah. Aliman ni maha mengetahui. Isim ke fi'il? Jangan kira bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dia orang Arab, dia kata kalau ada tanwin, dia mesti kata nama lah. Kita bahasa Melayu, kita beza kata nama, sifat. Kata sifat, kita beza. Tapi dalam bahasa Arab, dia sekira sekali. Sifat ini adalah isim dalam bahasa Melayu, bahasa Arab. Kata nama. Aliman maha mengetahui. Bukan macam perbuatan ke? Perbuatan ke mengetahui ni? Macam perbuatan ni. Dia bukan perbuatan, ni adalah sifat. Sifat ini dia adalah kalau belajar ataupun mana saya nak buat contoh. Kalau perbuatan bagi perkataan alim ni, dia punya fa'il dia apa? Alima, dia telah mengetahui. Ya'lamu, dia sedang atau mengetahui. Fa'il ni tuan-tuan dan puan, kita nak tahu fa'il ni senang saja. Nak kenal tu mungkin ialah perlu masa. Tapi kita nak beza isim dengan fa'il ni ialah fa'il dia ada keterikatan dengan masa. Di dalam fa'il mesti ada 3 elemen. Yang pertama apa? Maknalah pukul, lari, jalan, makan, minum dan sebagainya. Yang kedua mesti ada pelaku, orang yang buat. Dan yang ketiga mesti kena ada masa, bila dia buat, past, present, future. Okey, bila sebutkan Allah aliman, Allah itu maha mengetahui. Bila? Adakah masa aliman itu past, present, future? Tak, dia adalah isim. Yang sedang cerita alim itu adalah isim. Okey. Kemudian yang bawah tu apa? Selepas tu. Khabar kana boleh dalam bentuk isim mansub, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah, tak apa. Okey. Kemudian kana memberi makna tetap, berterusan, sentiasa, berlaku, terjadi, patut, telah berlaku dahulu, berada, bertukar menjadi. Itulah semua yang antara maksud-maksud ataupun tujuan penggunaan kana itu seperti yang telah disebutkan dalam buku. Telah sesuatu itu tetap, berterusan atau sentiasa, berlaku ataupun terjadi, patut, telah berlaku dahulu, berada, bertukar menjadi keadaan. Itu fungsi dia lah. Bila kita terjemah nanti jadi macam ni lah. Terjemahan dia macam yang saya tulis di depan. Kemudian formula nombor 13.
Cuba tengok formula di bawah tu nombor 13. Ada kan formula nombor 13? Apa dia? Tolong baca. Apabila bertemu kana dan akhawatnya, iaitu adik beradiknya. Fi'il naqis. Fi'il naqis tu biarkan dulu. Maka pola ayat akan berubah menjadi kepada kana campur isim kana campur khabar kana. Bila bertemu kana, formula nombor berapa? 13. Maka kena cari kana, isim kana, khabar kana. Saya dah bagi tahu kana ni fi'il sebenarnya. Kan? Kana ni fi'il. Dulu tuan-tuan dan puan belajar bila kita jumpa fi'il, perbuatan, kena cari apa? Bila ada perbuatan, mesti ada apa? Pelaku, orang yang buat. Dan kena cari satu lagi apa dia? Subjek. Bila ada perbuatan, mesti ada pelaku. Contohnya Ali makan nasi, perbuatan dia makan, yang makan Ali, nasi tu jadi apa? Mangsa maf'ulun bi. Itu konsep fi'il. Bila jumpa fi'il kena cari fa'il, tapi kana ini dia fi'il kan? Konsep dia lain untuk kana ini. Sebab itulah kita buat satu formula khas. Bila jumpa kana, jangan cari fa'il, cari maf'ul bih. Tak ada dalam kana. Dia akan digunakan konsep kana. Kita akan gunakan konsep bila jumpa kana, kena cari isim kana dan khabar kana. Okey, jangan cari fa'il, jangan cari maf'ul bih. Kenapa? Dia lain. Ini adalah pengecualian. Okey? Cuba tengok contoh muka surat 204. Kita scan, cari mana dia isim kana, mana khabar kana. Isim kana baris apa? Depan. Khabar kana baris atas. Dia macam ni. Sebenarnya dua-dua ini daripada apa? Mubtada khabar. Mubtada khabar. Contohnya ustaz itu baik. Al-ustazu tayyibun. Ustaz itu, ini tak payah salin. Contoh ni ada dalam buku, cuma saya nak keluarkan semula supaya lebih nampak. Bila kita nak menegaskan ayat ini, kita tambah innal ustazah tayyibun. Ini jadi apa? Isim inna. Yang ini jadi khabar inna. Isim inna baris atas, khabar inna isim inna baris atas, khabar inna baris depan. Ni mubtada depan, khabar depan. Ini kita nak menegaskan sesungguhnya ustaz tu baik. Kalau kita nak kata dulu ustaz tu semasa hayat dia adalah seorang yang baik, kita buat ayat kanal ustazu tayyiban. Al-ustazu akan jadi apa? Isim kana, tayyiban, khabar kana. Isim kana baris depan, khabar kana baris atas. Okey, jadi perbezaan inna dengan kana ialah apa? Baris dia Kalau inna apa? Inna dia punya baris dia apa? Inna atas depan. Inna baris atas, lepas tu depan. Atas depan. Kalau kana depan atas, sebalik.
Okey, inna atas depan, kana depan atas. Tapi kena tahulah depan tu apa, atas tu apa. Nanti kan depan atas apa benda ni, belajar apa dah kelas ni? Atas depan atas. Maknanya isim dia lah, isim dia baris atas, khabar dia baris depan. Isim dia baris depan, khabar dia baris atas. Okey. Ini isim isim. Ini khabar. Ini isim. Ini khabar. Isim kana lah ni maksud dia. Sebelah ini ayat biasa, ustaz tu baik. Ini kita nak menegaskan, betul ustaz tu baik. Yang ini kita nak kata mungkin dia dah telah satu dia telah meninggal dunia, dahulu ustaz tu seorang yang baik, ataupun mungkin ialah takdir Allah, bukan takdir Allah, mungkin ialah hati manusia ni berbolak-balik. Dulu dia bagus lah ustaz tu, bagus sekarang ni nampak macam tak berapa nak bagus. Na'udzubillah min zalik. Sebab hati manusia ni sebab itulah disebut qalbun. Qalbun tu hati. Qalbun tu daripada perkataan qalaba. Qalaba tu maksudnya balik, terbalik, berbalik. Ya muqallibal qulub. Sabbit qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sebab apa dinamakan qalbun itu? Hati itu digunakan lafaz qalbun yang memberi maksud berbolak-balik, sebab memang sifat hati manusia macam tu. Jadi sebab itulah kita selalu minta supaya Allah tetapkan hati kita. Dan salah satu perkara yang penting juga, janganlah kita memandang rendah kepada orang lain dari segi amal, ibadat dan sebagainya. Jangan sebab takut-takut nanti kita diuji dengan benda itu. Kita tengok orang lain, Allah sembahyang tak apa-apa dah. Takut nanti kita punya sembahyang jadi macam orang tu. Apalah orang tu sekar macam tak nak sedekah, macam tak ikhlas je. Nanti takut tak ikhlas itu akan datang kepada kita. Kita tak perlulah judge, tak perlulah bersangka buruk, tak perlu menilai orang ni. Hari ni kita ni suka menilai, kan? Tak ikhlas lah tu, astaghfirullahalazim. Pandai pula dia tahu ke dalam hati dia tu ikhlas ataupun tidak. Biarlah orang tu nak buat apa, kita diam je lah. Okey, baik. Sebab kita berada pada zaman fitnah, kita cakap macam mana pun tetap akan ada yang komen tak bagus. Betul? Macam kisah, saya buat satu kisah lah, kisah Joha. Dia naik naik keldai dengan anak dia. Kan, tahu kan? Mula-mula satu tempat sampai dia naik keldai, anak dia jalan kat bawah. Sampai satu kawasan, manusia pun berkata, apalah ayah ni tak kesian kat anak dia, biar je anak dia kat bawah. Dia naik keldai. Maka si Joha turun, suruh anak dia naik. Sampai satu kawasan yang lain, jumpa manusia pula kata, apalah anak tak sayang ataupun tak hormat bapa, ada kebiakan patut biarkan bapak dia berjalan, dia naik atas. Dia naik keldai lah. Maka akhirnya anak dia pun turun, dua-dua berjalan. Jumpa satu kumpulan manusia lagi kata, apalah ada keldai tapi tak nak guna, buat apa bawa keldai? Dua-dua naik. Apalah dua-dua naik keldai, tak kesian kat keldai tu. Lala dia duduk pikul lah. Ini lagi pelik ni, kenapalah pergi pikul pula. Ya, manusia tidak akan berhenti bercakap, buatlah macam mana pun. Okey, jadi kalau kita berada di jalan yang betul, kita yakin dengan apa yang kita buat itu betul, pedulikan kata manusia, dan kita tak perlu cakap apa-apa lah. Sebab sebenarnya kadang-kadang kita cakap tu, benda tu dia bukannya orang yang akan tidak setuju dengan kita tu akan wujud dekat mana-mana sampai bila-bila. Walaupun dia sehebat macam Nabi sekalipun, dia baik macam mana pun, maka tetap ada orang yang tak setuju. Nabi sebaik-baik manusia pun ramai kan yang tak ada ikut Nabi kan. Kita ni lagi lah orang biasa. Okey, baik. Tengok contoh 204. Kana Allahu syakiran alima. Mana isim kana? 204. Perkataan Allah Mana khabar kana? Syakiran. Aliman khabar kana 2. Syakiran khabar kana 1. Aliman khabar kana 2. Boleh?
Dan dalam saya dah sebut tadi kalau ada kaitan dengan kalimah Allah, kita dah tak boleh mengatakan bahawa kana di sini memberi makna past tense, telah berlaku. Kita terjemah apa? Adalah sahaja. Dan adalah Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Faham tak maksud Maha mensyukuri ni? Syakir. Macam mana Allah, apa maksud Allah Maha mensyukuri ni? Apa maksud Maha mensyukuri? Syukur ni apa sebenarnya? Cakap Melayu. Yalah, bahasa Melayu lah, memanglah syukur ni bahasa Melayu. Perkataan lain yang menunjukkan makna syukur apa dia? Cuba cari kalimah Melayu yang menggambarkan ataupun memberi maksud seerti dengan syukur. Terima kasih. Okey, jadi kalau kita nak masuk, nak memahami, dan adalah Allah adalah Maha mensyukuri ataupun Maha berterima kasih. Maksudnya apa? Boleh faham? Allah Maha berterima kasih. Tak faham lagi? Okey. Bila kita membaca Al-Quran, bila baca Quran, satu huruf dikira berapa? Kita baca satu huruf dapat berapa? Hari ni boleh tak kita buat jiran sebelah bagi makan, bagi apa-apalah Betul? Kalau dia bagi satu bekas, ada? Itu tak ada lah Yang bagus kita bagi bekas. Satu bekas tu berisi makanan, dia akan balas balik dengan makanan yang lebih kurang sama nilainya ataupun lebih baik. Kau jiran bagi satu bekas, ada apa? Ada nasi ayam, dia bagi nasi Arab. Itu lagi baik. Kawan bagi ayam, dia bagi kambing bakar. Itu paling bagus lah Ataupun sekurang-kurangnya dia bagi sama. Samalah kalau harga kat kedai tu lebih kurang sama lah, nasi ayam, nasi apa, apa-apalah yang sama Ataupun rendah sikit dia bagi bekas. Yang lagi teruk apa? Bekas pun tak hilang. Bekas pun tak balik dah. Penuh je bekas kat rumah. Bila masa pula lah beli banyak-banyak Tupperware ni. Tak sedar yang jiran-jiran punya Tupperware semua kat rumah tak pulang. Tapi Allah bagi satu, kita buat satu kebaikan, Allah bagi 10, itu tanda Allah. Tak ada manusia boleh buat ada ke? Tak ada tak ada. Orang buat satu kebaikan, orang nak balas lebih daripada tu susah. Selalunya orang akan dia akan tolong sama, ataupun kalau lebih-lebih boleh, mungkin ada, tapi sampai 10 kali ganda 10 kali ganda balasan, yang kebaikan, satu kebaikan yang dibuat kemudian dibalas dengan 10 kali ganda. Susah Okey, jadi itu maksud syakiran, Maha berterima kasih. Maknanya kita buat benda amalan sikit, ganjarannya berlipat kali ganda. Okey, baik. Ayat yang kedua, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ayat yang kedua, mana isim kana? Perkataan Allahu. Mana khabar kana? Muhita. Okey. Dan adalah Allah, dan adalah pengetahuan Allah. Muhita tu maksudnya maha meliputi. Muhita maksudnya apa? Maha meliputi. Bikulli syai', segala sesuatu. Kalau kita tahu baris, kita tidak akan terkeliru dengan susunan. Walaupun muhita tu duduk dekat akhir sekali, tetapi kita akan tetap tahu dia adalah khabar kana sebab dia berbaris atas. Okey, ayat yang ketiga, wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Mana isim kana? Syaitan. Mana khabar kana? Dan adalah syaitan itu adalah kafuran, sangat ingkar terhadap Tuhannya. Okey? Nampak Jelas? Dekat dalam buku Tuan Puan dia ada bagi satu formula saja Formula nombor
13 Okey, nanti tajuk kana ni insya-Allah saya akan perkembangkan lagi penerangan tentang tajuk kana ini di dalam kelas yang akan datang. Kita sambung dengan bacaan solat. Muka surat 211. Kita dah masuk sampai mana? Dah bincang sampai mana? Bacaan solat 211. Pernah bincang ke tak pernah bincang? Sampai mana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Sampai situ betul? Oh, wajah tu saja. Wajah tu wajhi saja. Sampai situ okey. Baik. Kita ulang daripada awal Allahu Akbar maksudnya apa? Tolong terjemahkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Sebenarnya Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Wa subhanallah walhamdulillah lillah katsira sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah maha bukratan wa asila. Sebelah bukratan, asilan dan petang. Okey, wajah tu aku telah menghadapkan. Wajhi wajahku. Okey, kita mula dengan lilladzi. Sampai situ kan? Okey, lilladzi wajah tu aku telah menghadapkan. Wajhi wajahku. Saya nak padam yang ini. Dah ke belum? Naam, la, laisa ba'. Okey, saya nak tanya. Kalau kita nak bagi tahu kita sedang buat sekarang, kita nak guna mana satu? Ana ke kuntu sekarang? Kalau dulu kuntu. Lagi sekali, kalau sekarang kita nak sebut apa? Ana. Kalau dulu kuntu. Kalau imam sekarang, cuba buat sekarang, buat ayat saya imam sekarang. Dulu kuntu imam. Kalau saya pelajar, talib sekarang. Dulu kuntu asalnya kuntu taliban tapi biarkanlah hujung tu matikan je lah tak payah pening-pening yang hujung tu sebab bercakap ni lain. Okey, baik. Saya mudarris muallim guru. Sekarang ana muallim. Dulu kuntu muallim. Okey? Baik, saya nak padam. Dah InsyaAllah besok kita ada seminar di Masjid Al-Um. Tapi seminar ini adalah salah satu cara untuk kami menarik minat masyarakat untuk belajar bahasa Arab. Dan sebenarnya seminar ini akan fokus kepada basic dan akan diambil sebahagian daripada tajuk-tajuk yang awal dalam buku kita. Contohnya macam dhamir, isim isyarah, isim mausul. Sikit-sikit saja Dan kalau tuan-tuan Harapan pergi, saya rasa tidur je nanti. Sebab apa? Sebab memang basic betul dan kita buat memang kita buat 6 jam 6 jam pagi, 2 jam, 2 jam 8.30, 10.30, 10.45, 12.45, pukul 2 lepas zuhur sampai asar. Okey, dan fokus kita supaya ramai masyarakat nampak ataupun mendedahkan benda ini, perkara ini kepada masyarakat supaya mereka berminat untuk belajar bahasa Arab. Sebab hari ini mentaliti masyarakat Melayu kita bahawa bahasa Arab itu susah Sebenarnya senang saja.
Dan kalau tuan-tuan dan puan ada kawan-kawan yang berminat, bolehlah sebarkan kepada mereka. Tapi untuk hari Sabtu ni kita ada buat pendaftaran, sebab terhad kepada 200 orang sahaja. Takut nanti kan tuan-tuan dan puan kalau dah belajar, saya sarankan supaya tak pergilah. Sebab apa? Sebab nanti memang semua memang yang asas tu, yang muka surat berapa tu, muka surat awal-awal dulu. Kalau tuan-tuan masuk nanti jadi, kalau tuan-tuan puan masuk boleh juga, tapi nanti saya minta tolong mengajar lah kat depan. Tak adalah. Okey, kalau datang tak apa, cuma takut kena hubungi dulu dengan Ustaz Azrin supaya kita dapat bagi seat ni kepada orang yang tak pernah belajar. Boleh? Okey. Wajah tu wajhi ini kita dah bincang. Saya terus sambung kepada lilladzi. Wajah tu wajhi, wajhiya lilladzi. Okey, kita nak praktis semua apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau jumpa tajuk-tajuk yang dah pernah belajar, kita akan ulang kaji. Lilladzi ada berapa kalimah? Yang pertama apa? Li, isim ke, fa'il ke, haraf li. Haraf apa ni? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan kalimah selepasnya. Baris bawah ke allazi ni? Baris bawah. Ni. Baris bawah tengok huruf akhir. Huruf akhir mati kan? Macam mana? Buka diagram warna purple A. Sebelum tu, allazi ni apa ni? Ni apa nama dia ni? Allazi ni apa? Isim ke, fa'il ke, haraf? Minta maaf hari ni saya terpaksa tanda yang biru ni sebenarnya popular. Selalu saya tanda dengan dakwat merah, tapi pen merah saya dah hilang ke dakwah. Maka merah saya tertinggal kat mana saya tak pasti. Okey, saya ganti dengan warna biru. Allazi ni apa? Isim apa nama dia? Isim isyarah. Tengoklah diagram warna pink. 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 Isim mausul yang memberi makna yang. Laki ke, perempuan ke, seorang ke, ramai ke. Okey, isim mausul yang. Okey, baik. Jadi li tu adalah haraf jar, alladhi isim mausul. Okey, kita ulang haraf jar. Tengok hijau A. Ataupun tengok pink B. Kat pink B tu ada. Pink B kat bawah. Pink B. Jumpa tak haraf jar? Jumpa kanan. Pink B kanan. Pink B. Diagram warna pink B yang bawah. Tengok yang sebelah kanan atas. Okey, baik. Jumpa Ulang kaji ikut saya. Isim kita ulang kaji haraf jar dulu. Kita sebut secara dua. Min ala. Bi ila. Fika. An rubba. La li. Lagi sekali. Min ala. Bi ila. Fika. An rubba. La li. Apa makna li? Bagi untuk. Okey, aku telah menghadapkan wajahku kat sini, tak sesuai terjemah bagi ataupun untuk, kita terjemah kepada. Okey. Kemudian alladhi juga adalah isim yang popular. Tuan-tuan dan puan tengok pink A. Ikut saya ulang kaji. Isim mausul. Pink A atas. Tengah-tengah. Okey, seorang lelaki yang alladhi. Jumpa tak pink A? Isim mausul. Jumpa Semula alladhi. Dua alladhani. Alladhaini. Ramai alladhina. Allati. Allatani. Allataini. Allai. Allati. Man. Jumpa tak kat tengah-tengah? Man. Ma. Boleh? Okey, sekali lagi. Seorang, saya terjemahkan, tuan-tuan dan puan sebut bahasa Arab ikut susunan tadi. Seorang lelaki yang dua orang atau ramai
Alladzina. Semula alladzina. Seorang perempuan yang allati. Dua atau ramai atau siapa yang apa yang okey. Jadi kenapa allazi ni tak baris bawah selepas haraf jar tapi tak baris bawah? Kenapa? Buka diagram mana purple A. Purple A. Mu'rab dengan mabni. Tengok sebelah kiri mabni. Purple, ungu. Pernah belajar tak purple ni? Dah? Belum? Sikit-sikit. Okey, baik, kita masuk ringkas saja. Hari ni kita fokus dekat mabni. Mabni ni maksudnya apa? Tak boleh berubah ataupun kebal ataupun kekal. Okey, baik. Mabni ada 8. Yang pertama adalah dhamir, yang kedua isim isyarah tunjuk, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim syarat, yang kelima isim istifham, yang keenam bilangan daripada 11 sehingga tak apalah, berapa-berapa pun. Okey, yang ketujuh sebahagian isim zaraf, yang kelapan isim fi'il. Dalam kelima-lima ini yang mana popular, tuan-tuan dan puan? Yang popular yang ini. Yang pertama dhamir. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim zaraf. Yang saya tanda pangkah ini dia ada kat mana ni? Ada dalam pink A. Bila ada dalam pink A, maknanya kita dah belajar belum? Dhamir dah pernah belajar kan? Kan? Contoh dhamir ni apa? Cuba bagi saya satu contoh dhamir. Huwa. Huwa ni boleh ubah tak baris dia? Boleh tak baca huwi ke, huwu ke? Tak pernah dibaca adik orang huwi, huwu. Bacanya huwa je sampai bila-bila. Okey, macam kita dapat contoh tadi kan? Apa? Hu. Hu dhamir juga kan? Huwa dhamir, hu pun dhamir. Bezanya yang ini tak sambung, yang ini bersambung. Betul? Hu ni boleh tukar tak baris dia? Boleh tak tukar jadi ha baris atas? Boleh? Macam ni, ha. Ini lelaki, ini perempuan. Salah satu sebab kenapa dhamir ini tak boleh ditukar, kalau kita doa dalam doa jenazah, Allahumma ighfir lahu untuk lelaki, Allahumma ighfir laha untuk perempuan. Sebab kalau kita ubah hu jadi ha, hu daripada lelaki telah berubah jadi perempuan, ha tukar kepada hu jadi lelaki. Boleh? Sebab itulah ada di dalam bahasa Arab sebahagian kalimah yang mana orang Arab hukumkan dia adalah mabni, tak makan saman. Samanlah 10 kali pun dia tak heran Kalau lepas dia ada, sebelum dia ada haraf jar, apa fungsi haraf jar? Dia biarlah macam tu. Macam ni kita baca dalam doa jenazah tu, Allahumma ighfir lahu. Lam ni adalah haraf apa? Ni haraf haja, haraf jar ada kan? Min ala bi ila fi ka an ruba la ataupun li. Ni haraf jar. Betul lepas haraf jar baca baris apa? Apa fungsi haraf jar? Kenapa dia tak baris bawah? Sebab dia samalah allazi. Kenapa dia tak baris bawah walaupun selepas raja? Sebab hukum dia adalah apa? Ni tak berubah, tak makan saman. Baik.
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Fataras samawati wal arda hanifan musliman. Okey. Fatara. Kita pergi satu-satu Fatara ni agak-agaknya isim ke fi'il ke haraf? Agak-agak tak terang apa lah. Fi'il ya. Mana tahu? Ya, tak ada tanda-tanda isim, tak ada. Ada alif lam kat sini. Tanwin baris bawah, ada haraf jar sebelum dia? Tak ada. Ini adalah fi'il. Okey. Saya tolong ini fi'il madhi ya. As-samawat maksudnya apa? As-samawat maksudnya berapa banyak langit? As-samawat langit jamak as-samawat ini kalau satu, samawat ni kalau satu disebut as-sama. As-sama satu. Kalau banyak jadi as-samawat. Okey. Nanti saya akan bincangkan grammar dia lebih detail Kita cari makna dulu. As-samawat langit maksudnya keseluruhan langit Kemudian lagi ada tak yang popular? Yang ni wow. Isim ke fi'il ke haraf? Wow. Sebelum tu as-samawat isim ke fi'il ke haraf? As-samawat. Tanda isim dia apa? Alif lam. Wow, isim ke fi'il ke haraf? Wow. Haraf. Haraf apa? Tengoklah dalam ping B. Cuba tengok wow dekat dalam ping B. Haraf ni dekat dalam ping B Ping B. Mana satu? Wow ada berapa tempat dalam ping B? Ada 3 tempat. Betul? Isti'nah maksudnya permulaan. Ini kat mula ke kat tengah? Tengah, bukan isti'nah. Okey, nak senang. Ini adalah haraf haraf taukid tu sumpah sumpah tu dia mula juga wallahi, demi Allah. Waw tu memberi makna demi. Kat sini bukan makna demi Ini adalah haraf ataf. Okey, al-arda bumi. Isim fi'il haraf. Sebab alif lam. Hanifan isim fi'il haraf. Musliman isim. Okey dah. Saya nak clearkan yang bawah ni sebab saya nak buat nota sedikit di bawah. Yang ni bawah ni. Khalas? Dah ke belum? Boleh padam? Naam? La? Laisa ba'? Ke ta'ban? Ta'ban. Pernah dengar kalimah ta'ban? Ta'ban ni maksudnya letih. Ta'ban ke? Bukan Sya'ban Okey. Dia ada dua, satu Sya'ban, satu lagi Syab'an. Syab'an kenyang. Syab'an kenyang. Sya'ban bulan lah. Nanti jangan silap cakap pula. Jom makan. Jom makan. La. Ana Sya'ban. Terbalik Sya'ban tu bulan Saya terbaca satu kisah satu orang Arab. Ini berlaku, tak tahulah ini cerita rekaan ke cerita betul ke, saya tak pastilah. Satu ketika ada seorang budak ni, dia masuk ke dalam bilik air. Lepas tu bila masuk dalam bilik air, dia pun mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Bapak dia terdengar, maka bapak dia pun masuk dalam bilik air, marah anak dia. Kenapa kau baca ni dekat dalam toilet ni? Mana boleh baca ni dalam toilet? Ni ayat Quran ni.
Maka ibu dia kedengaran. Masa tu ibu, isteri kepada suami dia, lelaki ni terdengarlah perbualan tersebut. Dia kata, ini bukan ayat Quran ni. Ayah dia kata jangan baca ni sebab dalam tandas mana boleh mengaji, mana boleh baca Quran. Dia ingatkan itu ayat Quran, maka kemudian ibu dia tegur, ini bukan ayat Quran. Ini adalah qasidah ataupun syair yang diungkapkan oleh penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi. Maka si suami tadi pun menangis. Suami tadi menangis. Isteri dia kata, kenapa abang menangis pula? Aku baca dah ni dalam aku selama 30 tahun ni aku biasa baca ni di dalam solat aku. Dia ingatkan itu adalah, ya kan, cerita dia macam ni, dimarah anak dia nasyid ni kat dalam toilet sebab diingatkan ini ayat Quran. Bila isteri dia tegur, kata ni bukan ayat Quran, jadi dia nangis lah. Sebab apa? Selama ni yang dibaca bukan ayat Quran. Okey. Baik, tak tahulah itu cerita betul ataupun tidak. Baik. Okey, fatara ini maksudnya dia telah mencipta. Dia telah mencipta. Bila ada yang mencipta, perbuatan dia mencipta, mesti ada yang menciptalah. Siapa yang mencipta? Ya, faham, Allah. Bila jumpa fa'il, kita kena cari satu lagi yang dipanggil fa'il, pelaku. Kita ulang kaji ringkas. Cara nak cari fa'il ni, tuan-tuan dan puan tengok formula nombor 7. Diagram warna biru. Macam saya dah sebut tadi, ini adalah sesi mengulang kaji semua tajuk yang kita dah pernah belajar. Terlupa tak apa, tengok diagram. Next week lupa, tengok lagi. 2-3 kali lupa, lama-lama diingatlah, insya-Allah. Diagram warna biru, formula nombor 7. Tolong bacakan. Cara nak cari fa'il, mula-mula cari apa? Isim marfu' maksudnya isim baris depan atau melibatkan dhamir dia, lelaki atau perempuan, tak apa, yang tu tak payah fikir sangat. Tengok yang kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Cari isim baris depan atau cari, senang je, kalau tak jumpa baris depan dia tersembunyilah. Nak cari fa'il ni, cari kalimah yang baris depan. Kalau tak ada, dia tersembunyilah. Ada tak kalimah baris depan di sini? Ada? Tak ada? Maka tersembunyi. Nak tahu apa yang tersembunyi? Tengoklah kuning A. Kuning A. Ya, proses mengulang kaji mula-mula mungkin kita rasa macam kena banyak bergerak, tapi sebenarnya ini untuk memahirkan kita. Kita mengulang kaji secara tak langsung semua tajuk yang kita dah belajar. Tengok fi'il madhi. Tengok, fokus dekat sebab ni fi'il madhi. Tengok fi'il madhi. Kita mengenali fi'il madhi melalui simbol ataupun pertambahan kalimah, huruf di akhir. Betul? Okey, di akhir fi'il madhi ni ada tak tambahan huruf alif kat sini? Ada tak alif? Ini yang depan punya, jangan ambil alif ni. Ini orang depan punya, bukan orang dia punya. Ada alif, ada waw, ada ta. Tak ada kan? Jadi bermaksud dia mewakili simbol yang ini. Yang dash 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 tidak ada tambah apa-apa, kosong di hujung. Apa dhamir di sebelah kanan? Jadi fa'il dia huwa lah. Sebab tu saya terjemah dia telah mencipta. Boleh? Perbuatannya mencipta. Siapa yang mencipta? Dia. Dia ni siapa? Dia ni kembali pada Allah lah. Okey. Bila jumpa fi'il dan fa'il, kita nak cari apa lagi satu? MB, maf'ulun bih, mangsa. Mangsa. Apa perbuatan dia? Mencipta. Siapa yang mencipta? Dia. Dia ni merujuk pada Allah. Kemudian apa benda yang dicipta? Langit. Langit ini adalah maf'ulun bih. Okey, dekat bawah as-samawat tu ada tanda apa-apa tak? Tanda star ya.
Kenapa ada tanda star ni? Kat bawah fatara ni ada tanda nombor kan? Okey, kita ulang kaji ringkas tanda-tanda. Kalau tanda pangkah X ini popular. Kalau ada tanda right ini bahasa Melayu. Kalau ada tanda star maknanya perkataan ini berulang, dah pernah jumpa dalam buku ni perkataan as-samawat. Dalam buku ni sebelum ni ada perkataan as-samawat. Dah jumpa sekali, maka selepas tu kita akan letak tanda apa? Star. Kemudian kita akan letak nombor. Nombor ni untuk apa? Dia bukan popular, bukan bahasa Melayu dan bukan berulang. Maka kita letaklah nombor 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Boleh? Okey. Jadi itu simbol tu kena alert Okey. Jadi kat dalam fatara tu ada dituliskan nombor 2 kan? Sebab memang kalimah ni bukan bahasa Melayu, bukan popular dan tak pernah jumpa sebelum ni. As-samawat ada tanda star, maknanya dah pernah jumpa sebelum ni. Baik. Kemudian al-ardah. Al-ardah. Ada tanda apa kat bawah dia? Star juga kan? Dah pernah jumpa Hanifan. Nombor 6. Fatara tadi nombor apa? Nombor 5. Oh, ini masalah sebab saya punya buku dengan tuan-tuan rumah tak sama. Nombor 2 ya. Fatara nombor 2, yang ni nombor 3. Okey. Muslimat ada tanda apa kat bawah? Sebab cakap Melayu kan? Musliman. Muslim cakap Melayu kan? Okey. Baik. Fatara dia telah mencipta as-samawat, keseluruhan langit, wal arda dan bumi. Tengok aku telah menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang dia telah mencipta keseluruhan langit dan bumi, hanifan musliman. Cuba tengok terjemahan di bawah tuan-tuan dan puan. Dengan sepenuh kepatuhan dan kepasrahan diri. Ya. Cuba tengok terjemahan di bawah. Baris yang kedua, aku telah menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sepenuh kepatuhan dan kepasrahan diri, khusyukku. Baik. Saya terus bagi tahulah tuan-tuan dan puan, kita pernah belajar tak tajuk hal? Hal. Pernah? Dah. Okey. Saya cerita ni. Kita berdoa, aku telah menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ini ayat di dalam ayat. Ini ayat berlapis ni. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ini siapa ni? Merujuk pada siapa? Tuhan yang mencipta langit dan bumi ni merujuk pada siapa? Sebenarnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Allah. Okey, dalam keadaan apa aku menghadapkan wajah aku? Hanifan. Penuh kepatuhan, dan sebenarnya ini adalah hal. Hal ni menerangkan keadaan. Okey. Hal ni muka surat berapa buku kita? Tak apa nanti saya akan ulang lagi next week tajuk hal ni supaya kita boleh mengulang kaji, supaya kita ingat berapa tajuk hal. Satu 170. Tolong tulis. Kalau siapa yang buat nota, tolong tulis Rujukan untuk tajuk hal ni muka surat berapa? 170. Cuba buka kejap sebelum kita tutup, kita buka kejap, ulang kaji kejap supaya tak terlupa. Okey. Baik.
Tolong baca apa itu hal. Takrif hal. Satu, hal ialah isim yang berisim mansub baris beratas tak ni? Isim baris atas, bertanwin baris atas Okey, yang kedua, menerangkan keadaan pelaku ataupun mangsa. Perbuatannya di sini, aku menghadapkan wajahku dalam keadaan aku sepenuh ni menerangkan keadaan aku kat sini yang melakukan perbuatan ni. Okey, baik. Kemudian nombor 3, selepas ayat yang semula. Kalau kita nak ulang kaji balik hal ni, senang je macam ni. Contoh dia macam ni. Tengok di bawah tu dalam buku, wajadtul baba maftuh, ja'al ustazu mubtasiman, telah datanglah ustaz itu mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Jadi tersenyum itu menerangkan keadaan ustaz yang datang. Contoh yang lain wajadtul baba maftuhan, aku telah mendapati pintu itu dalam keadaan terbuka. Dia menerangkan keadaan. Jadi sekarang ni aku menghadapkan wajah aku ni, keadaan aku tu macam mana? Dengan sepenuh kepatuhan. Jadi ini adalah hal sebenarnya. Okey. Baik. Musliman. Muslim tu apa maksud dia? Seorang Muslim. Islam tu apa maksud dia? Islam ni sebenarnya maksudnya apa? Ini patuh. Yang ini serah diri. Berserah diri. Jadi bahasa mudah dia kita kata apa? Pasrah lah, maknanya dia serah diri, macam orang serah diri ataupun dia pasrah. Okey, itu maksud Muslim. Baik. Dan Muslim ini nanti minggu depan saya akan ulas. Ini adalah sifat kepada Hanif. Baik, nanti yang itu saya akan ulas minggu depan. Okey, saya perlukan masa sedikit untuk ulang balik yang hujung ni, dua ni, supaya tuan-tuan dapat mengulang kaji tajuk hal dan tajuk sifat. Kalau tidak nanti kita pergi tajuk-tajuk yang lama-lama yang kita dah belajar, kita tak sempat nak ulang kaji. Boleh? Okey, cuba terjemahkan semula. Wajah tu wajhi. Apa makna wajah tu wajhi? Aku telah menghadapkan wajhi, wajahku, lilladhi, li kepada alladhi, Tuhan yang li kepada alladhi, Tuhan yang, fatara, dia telah mencipta, fatara, dia telah mencipta, as-samawat, langit, wal ard, bumi, hanifan, dengan sepenuh kepatuhan, musliman, dan kepasrahan. Boleh? Semula, wajah tu aku telah menghadapkan, wajhi, wajahku, lilladhi, kepada Tuhan yang, fatara. Apa makna fatara? Telah mencipta, as-samawati wal ard, langit dan bumi, hanifan, musliman, dengan segala kepatuhan dan kepasrahan diri. Boleh? Kita akan cuba ulang dengan kekerapan. Setiap minggu kita akan cuba ulang balik supaya lekatlah sikit-sikit makna tu. Bila baca doa iftitah, boleh membayangkanlah maknanya. Kalau edat nanti baca laju je kan. Ini doa iftitah kan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, Allahu akbar kabira, wa ana minal muslimin. Okey. Tak perasan apa benda yang dibaca. Sebenarnya bila kita baca dengan memahami makna, insya-Allah kita lebih khusyuk. Wallahu alam. Okey, cukup setakat itu. Kita akan sambung minggu yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.